Oke, sekarang kita sambung rukun puasa. Rukun puasa ada 2 sahaja, yaitu niat dan menahan diri. 2 itu adalah kata kuncinya. Oke, sekarang Ustazah berikan huraian. Rukun puasa yang pertama ialah niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Oke. Maksudnya kita kalau mau puasa pada esok hari, malam itu kita hendaklah berniat terlebih dahulu. Lafaz niat puasa ialah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Yang kedua ialah menahan diri. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka nih, contohnya apa kalau di tubuh badan kita? Oke, yang pertama ialah contohnya mulut, hidung, telinga, dan kemaluan. Itu adalah rongga-rongga terbuka kita. Maksudnya apa-apa benda tidak boleh dimasukkan ke dalam rongga terbuka kita secara sesuka hati tanpa sebab. Contohnya di mulut kamu sengaja makan. Nah, itu tidak boleh. Oke, jadi kita mesti menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa tersebut. Oke, itu adalah rukun puasa. Sekiranya kita tidak laksanakan 2 rukun puasa tersebut, yaitu niat dan menahan diri, maka puasa kita tidak sah. Oke, sekarang kita tengok pula sunat puasa. Oke, nampak ada 5 kuntum bunga kecil tuh kan? Oke, itu adalah sunat puasa. Kita tengok yang pertama. Sunat puasa yang pertama ialah bersahur. Kedua, mentakhirkan sahur, maksudnya melewatkan sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Dengar azan, kita terus berbuka. Yang keempat, disunatkan berbuka dengan rutab atau tamar. Apa itu rutab? Rutab ialah kurma basah. Tamar ialah kurma kering. Oke, yang kelima ialah berdoa sebelum berbuka. Ini memang adab kita sebagai orang Islam. Sebelum makan pun kita mesti berdoa. Begitu juga dengan sebelum berbuka. Kita hendaklah berdoa tanda kita bersyukur kepada Allah. Oke, maksud sunat puasa ini di sini ialah jika kita melaksanakan kelima-lima perkara ini, maka kita akan mendapat pahala sunat. Maksudnya kita dapat pahala, dan jika kita tinggalkan, rugilah. Namun kita tidak juga berdosa. Tapi sebaik-baiknya kita laksanakan agar kita dapat mengumpul pahala di bulan Ramadan. Kita tahu pada bulan Ramadan ini, setiap amalan yang kita laksanakan, kita dapat pahala berlipat kali ganda. Oke. Sekarang kita tengok gambar yang terdapat di dalam buku teks ini. Tengok gambar pertama. Kalau kamu perasan, gambar-gambar ini merupakan perkara yang selalu kita laksanakan pada bulan puasa. Yang pertama tuh ialah bersahur. Oke, yang kedua ialah menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contoh dia nampak kawan yang bukan Islam makan, kita ikutkah atau tidak? Tidaklah, sebab mereka tidak puasa, kita berpuasa kan, jadi kita tahan diri kita. Yang ketiga pula, mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Ini sekiranya kita nampak perkara yang tidak elok, ataupun kita terdengar perkara yang tidak elok, kita hendaklah hindarkan secepat mungkin. Ini kita nampak kawan mengumpat, kita pun ikut mengumpat. Rugikah tidak? Rugi karena pahala puasa kita sudah berkurang. Kita puasa setengah hari, tiba-tiba pahala kita berkurang. Sangat rugi. Jadi kita elakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Oke, tengok gambar yang keempat yang di bawah nih. Membaca Al-Quran.
Oke, menjadi kelaziman ataupun kebiasaan pada bulan puasa ini selalu ramai orang baca Al-Quran kan? Seperti yang Ustazah kata tadi, karena pada bulan puasa ialah pahala kita sangat berlipat kali ganda daripada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa untuk umat Nabi Muhammad SAW mengumpul sebanyak mungkin pahala kita. Oke. Yang kelima ialah berbuka puasa dan keenam solat tarawih. Pada bulan-bulan lain tiada solat tarawih, bulan Ramadan saja ada solat tarawih. Jadi rugilah kalau kita tidak laksanakan solat tarawih, sebab kita tidak tahu Ramadan akan datang kita bertemu lagi ke atau tidak. Oke, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah sentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan tugasan kita sahaja. Jadi sekarang kita tengok tugasan pula. Oke, ini adalah tugasan kamu. Tajuk tugasan kita ialah syarat-syarat wajib dan rukun puasa. Soalannya ialah kelaskan syarat wajib puasa dan rukun puasa dalam jadual di bawah. Senang saja, jawaban Ustazah sudah bagi, tinggal kamu isi tempat kosong. Ustazah mahu kamu buat dalam buku latihan dalam bentuk kotak tersebut, kemudian tulis dalam tulisan jawi. Lepas itu hantar kepada Ustazah secara pribadi. Oke, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah minta maaf sekiranya ada kekurangan daripada Ustazah. Kalau ada soalan boleh tanya. Dan Ustazah doakan semoga semua murid berada dalam keadaan yang sehat sejahtera dan stay at home. Jangan keluar rumah suka-suka ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.